Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari di negara kita. Dengan kata-kata mudah, sila duduk di rumah. Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Dan kita 24 Mac 2020, hari Selasa 30 Rejab. Saya Fitri Yahya. Saya Fariha On dan hari ini merupakan hari yang ke-7 kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Maknanya kita sebelum kita melihat ataupun ingin mengetahui adakah PKP ini, tempoh ini akan diteruskan ataupun tidak. Dan kalau dilihat hari ini, akhbar banyak juga melaporkan berkenaan dengan adakah tempoh PKP ini akan dilanjutkan. Apapun, kita nantikan saja bagaimana nanti tempoh itu. Yang penting bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia mematuhi apa yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan sekarang ini. Dan kita telah pun berusaha sebaik mungkin untuk memutuskan rangkaian jangkitan. Dan melihat kepada trend yang berlaku ini, ada kebatian yang melibatkan majoritinya saya lihat ada warga emas yang mungkin kurang lagi aspek immuniti. Sebab itulah kita terpaksa melakukan kerja keras, terpaksa melakukan jarak sosial, perintah kawalan pergerakan sehingga kan tempat ibadat semuanya sekali di pasaraya ada syarat-syarat tertentu. Dan macam di Selangor ini, masjid-masjid surau semua akan ditutup sehinggalah pada walaupun melepasi tempoh PKP sehinggalah kepada 17 April demi memastikan bukanlah kita nak memutuskan usaha dakwah. Benar. Tapi ini untuk kebaikan bersama. Mungkin ada tempat yang perlu dicuci, tapi kita menuntut kesabaran yang tinggi kerana yalah kita sedia arif bahawa ada majlis yang terpaksa dibatalkan, mungkin walimah, mungkin acara sekolah pengajian tak dapat diteruskan demi keselamatan. Sebab ini bukan perkara biasa, sebab ia adalah pandemik yang mengancam nyawa dan sehingga hari ini 1/3 penduduk dunia telah pun berkurung. Bukan hanya Malaysia tapi 1/3 penduduk dunia. Dan semalam kita telah pun dengar bagaimana kerajaan memandang ini sebagai satu yang sangat serius. Apatah lagi semalam bila kita melihat laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, peningkatan yang sangat mendadak dalam masa sehari lebih daripada 200 kes baharu. Jadi kerajaan tidak teragak-agak untuk mengambil usaha ataupun langkah yang sangat positif untuk membantu rakyat Malaysia sendiri mahupun Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kesediaan mereka menghadapi COVID-19 ini. Jadi banyak sekali respon orang ramai memberi terhadap apa yang telah diberikan oleh kerajaan, bagaimana bantuan kepada rakyat ini, 4 inisiatif mereka, antaranya kepada pencarum KWSP di bawah usia 55 tahun boleh membawa keluar akaun 2 mereka sebanyak RM500 sehingga akhir tahun ini bermula 1 April. Jadi ada yang kata, kenapa akhirnya kita ni kena keluarkan duit kita sendiri? Maknanya tak ada bantuan kepada rakyat Malaysia. Bagaimana inilah dia kadang-kadang COVID-19 ini kita melihat sebenarnya Tuhan ataupun Allah SWT itu memberi satu lagi iktibar kepada kita melihat walaupun kita berada dalam tahun 2020, maknanya ada lagi segelintir yang manusia tidak bertamadun pemikirannya, yang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kita berada dalam wabak dunia yang sangat serius tapi masih ada lagi kata-kata yang dilemparkan mencari kesalahan bahawa dalam keadaan ini semua kena mendapat bantuan. Bukan tak ada. Bantuan diberikan tetapi kepada warga negara Malaysia yang menjalani kuarantin dan juga warga negara Malaysia yang mendapat rawatan di hospital, mereka hilang pendapatan dan tidak diberi gaji dalam tempoh ini. Itu bantuan diberikan kepada mereka sahaja, warga negara Malaysia ini yang menghadapi 2 situasi ini, RM100 sehari. Bagi kita ni yang masih tidak menghadapi ataupun tidak berada dalam zon yang dikatakan kuarantin ataupun mendapat rawatan COVID-19 ini, bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh kerajaan sendiri. Ya, dan kita sedari bahawa pandemik ini telah pun mengancam dunia yang bukan hanya melumpuhkan industri pelancongan, malah di negara Eropah semua penerbangan keluar masuk banyak yang telah pun dibatalkan menyebabkan kerugian yang bertali arus dengan jatuhnya harga minyak di pasaran dunia.
Jadi banyak negara telah pun melaksanakan perintah berkurung demi keselamatan. Yang mana kita perhatikan Itali contohnya adalah sekarang ini negara yang paling banyak dengan jumlah kematian. Sesaban tahun ataupun saban hari tak mampu untuk lagi menampung pesakit yang daftar di hospital sama ada kerajaan ataupun di swasta. Sehingga terpaksa juga mengimport doktor dari negara lain. Jadi kita harapkan menjadi iktibar dan juga sekarang ini masa untuk kita muhasabah sebab pasti ada hikmah yang ujian yang berlaku ini. Baik, sampai itu kami juga ingin menyuarakan bahawa dalam usaha untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 ini kepada peserta Ijtima' Tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan sentiasa mewara-warakan menasihatkan peserta yang telah pun menyertai Ijtima' Tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur pada 28 Februari yang lalu untuk segera menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi Crisis Preparedness and Response Centre Kebangsaan, itu CPRC, di talian seperti berikut. Itu nombor hotline 03-888-10200 ataupun 03-881-0600 dan 03-881-0700. Melihat kepada angka kematian dari kluster yang sama, kita bimbang ada kes yang tak dapat dilaporkan sama ada mungkin melibatkan warga tempatan ataupun warga bukan Malaysia, yang mana kita sedia arif bahawa pihak polis sangat agresif mengenal pasti kelompok berkenaan sebab ia akan mencipta rangkaian yang menakutkan. Kerana kontak rapat itu akan juga membawa kepada yang lain. Rangkaian ini harus diputuskan dan kita doakanlah semoga tempoh PKP ini dapat dipendekkan daripada apa yang telah pun kita rancangkan, dan moga-moga hidup kita kembali bercahaya, semuanya dapat menikmati kehidupan seperti semula, mencari rezeki, dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Semuanya bergantung kepada tanggungjawab kita sebagai khalifah dan manusia, sebagai warga negara yang bertamadun di Malaysia ini. Ya, ketulusan dan kejujuran itu sangat-sangat dihargai sekiranya anda tampil ke hadapan. Baik, dan juga sempena untuk usaha yang dilakukan melawan penularan COVID-19 ini, Media Prima juga melancarkan tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, dan kami merayu sekiranya kalian boleh berkongsi sumbangan segera kepada orang ramai bagi membantu kerajaan, terutamanya kita dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Jadi semua hasil sumbangan anda nanti akan disalurkan untuk tujuan pembelian kelengkapan peralatan perubatan yang kritikal dan membantu mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan seperti doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terbabit bagi membantu menangani wabak COVID-19 dan juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund di akaun Maybank. Ini nombor akaunnya 5141-0532-3170. Jadi tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia bagaimana untuk membantu. Mungkin ini sumbangan kalian boleh membantu kerajaan kita dan juga negara kita untuk membendung COVID-19 ini. Ya, kita mencipta kebersamaan dan bawakan cahaya kepada semua, insya-Allah. Kita juga ingin maklumkan bahawa anda mungkin dah terbiasa dengan tempoh seminggu ini. Barangkali dah terbiasa untuk keluar bersendirian untuk mendapatkan barang keperluan. Dah terbiasa dengan pesanan khidmat dalam talian untuk semua urusan. Dan juga mungkin mengetahui waktu operasi pasaraya juga telah pun berubah. Sesuai dengan tujuan kita untuk memendekkan tempoh kita keluar ke satu tempat dan juga untuk mendapatkan matlamat jarak sosial itu. Dan juga bagi KPDN HEP, mereka melakukan, kami juga membuat tinjauan barangan keperluan dilakukan di sebuah pasaraya di Taman Maluri Kuala Lumpur yang disertai oleh Menteri KPDN HEP Datuk Alexander Nathalinggi. Hasil pemantauan mendapati barang keperluan mencukupi dan tiada pembelian panik dalam kalangan pengguna. Dan inilah momentum yang kita mahukan. Sikit saja lagi, seminggu saja lagi, moga-moga kita ada satu nafas baru untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Ini rangkuman tinjauan berkenaan. Tiada keperluan untuk pembelian panik dan menyimpan bekalan barangan berlebihan. Bagi kelangsungan hidup,
bekalan barang keperluan asas amat penting untuk seseorang individu. Baru-baru ini, masyarakat mula bimbang dan ramai membuat pembelian panik sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Lantas, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna giat menjalankan pemantauan harga barang dan bekalan di pasaraya terkemuka. Melihat dan memantau bagaimana keadaan dekat sini, kita nampak sangat baik. Pihak manajemen kata memang ada peningkatan dalam volume dan orang datang mengunjung, tapi tidak sampai ke panic buying, situasi panic buying. Jadi kita melihat kepada bahan-bahan essential item. Jadi sekarang kita tengok rack-rack yang untuk beras tak ada masalah. Jadi stoknya nampak memang cukup. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi yang mengetahui pemantauan ini sentiasa komited bagi membendung pembelian panik ini. As you can see, alhamdulillah lah kita ada lah ya. Tissue paper pun ada. On the left, right, you can see. Semua lah. Kita seharusnya seluruh negara mengikut waktu yang telah ditetapkan dalam perintah kawalan pergerakan ini. Ya. Mereka ada pengalaman, jadi memang ada standard operating procedure mereka untuk bersedia untuk mengatasi situasi kalaulah sampai ke tahap begitu. Jadi customer dah ini pun dia boleh Bagi memastikan kesihatan pelanggan terjaga, langkah pencegahan diambil dengan mengutamakan penjarakan sosial sejauh 1 meter di antara pelanggan. Sepanjang pemantauan, pihak berkuasa mendapati para pelanggan di sini membeli dalam kadar diperlukan. Dengan bekalan yang mencukupi, rakyat harus kekal tenang dan rasional dalam mengharungi situasi ini. Baik, itu sedikit laporan pemantauan oleh KPDN HEP bagaimana pembelian dilakukan. Apapun kita berhati-hati sekiranya ketua keluarga ingin membeli barang di pasaraya, pastikan anda keluar dengan menjaga keselamatan diri, topi muka dan juga hand sanitizer dibawa sentiasa. Baik. Kita nak kongsikan terlebih dahulu artikel pilihan akhbar hari ini. Kita mulakan di Harian Metro. Kalau dilihat di muka hadapan berkenaan dengan adakah tempoh PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Dan semalam berikutan dengan 212 kes terbaru direkodkan, dicatatkan, dan ini adalah jumlah kes teramai sejak kes pertama dikesan akhir Januari lalu. Jadi sehingga kini sejumlah 1,518 kes dan 14 kematian telah direkodkan. Jadi mengikut kepada perkembangan itu, ada kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan. Namun keputusan melanjut atau menamatkan perintah itu bergantung kepada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara 30 Mac ini. Lanjutannya di halaman ke-6. MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara akan bersidang sebelum tarikh tamat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan berakhir 31 Mac ini bagi menentukan sama ada akan dilanjutkan atau sebaliknya. Dan ini banyak faktor yang akan diambil kira, dan kalau dilihat di sini antara dilaporkan sejak bermulanya perintah berkenaan sehingga semalam, laporan yang diterima daripada petugas lapangan membabitkan Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia katanya bertambah baik dengan kira-kira 90% berjaya. Namun ada juga segelintir yang tidak mematuhi dan mereka mengharapkan 100% yang akan patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan turut dikongsikan berkenaan dengan katanya kalau buat perjalanan, siapa yang perlu bertugas perlukan ada surat rasmi yang menyatakan mereka perlu keluar untuk bertugas. Kalau nak beli ubat di farmasi pun beli di kawasan masing-masing. Dan ingat, stay at home itu antara tagline kita pada kini dalam menjalani rutin harian kita dalam keadaan penularan wabak ini. Ini pula saya akan sambung di berita harian ini yang dikatakan 4 inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk membantu meringankan beban rakyat di muka hadapan ini. Satunya pencarum KWSP bawah 55 tahun boleh buat pengeluaran
I Lestari daripada akaun 2. Maksimum RM500 untuk tempoh 12 bulan melalui 1 April. Dan pertukaran tambahan 500 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membeli peralatan perubatan serta 100 juta ringgit untuk melantik 2,000 kaki tangan secara kontrak terutama jururawat. Dan inisiatif ketiga, pertukaran 130 juta kepada kerajaan negeri untuk membantu penjaja, peniaga kecil terjejas, pesakit COVID-19 dan ahli keluarga. Dan inisiatif keempat, lanjutan 6 bulan tangguh bayaran balik PTPTN membabitkan jumlah kutipan 750 juta ringgit. Saya suka untuk berkongsi berkenaan dengan I Lestari ini. Pemohon I Lestari bermula 1 April. Benar, 1 April adalah tarikh yang telah dimaklumkan. Maknanya pencarum KWSP ini sebenarnya boleh membuat permohonan ataupun pendaftaran menerusi email atau pos bermula 1 April ini untuk pengeluaran kemudahan I Lestari. Tapi kalau boleh, turut disarankan sebab kalau melalui caranya platform email dan juga pos ini agak memakan masa kerana membabitkan proses manual. Sekiranya untuk memudahkan cara kalian nak dapatkan duit bantuan melalui KWSP Akaun 2, disarankan melakukan pendaftarannya pada 1 Mei. Kerana itu melalui secara online. Lebih mudah kerana melalui online 1 Mei ini bantuannya akan diproses selama 3 hari sahaja. Jadi boleh mendapatkan laporan lanjut berkenaan dengan permohonan ini. Ahli boleh mengirim email kepada KWSP atau melayari laman web Facebook atau Twitter KWSP. Itu yang dikongsikan berkenaan dengan inisiatif bantuan meringankan beban rakyat di Berita Harian. Baik, mungkin saya boleh bacakan sedikit di NST berkenaan dengan masa operasi pengangkutan awam telah diterhadkan terutamanya kepada mereka yang menggunakan komuter MRT dan sebagainya. Jadi katanya 6 pagi hingga 10 malam dan 5 petang hingga 10 malam ini untuk mengurangkan perjalanan anda dan juga membantu kalian melakukan penjarakan sosial. Kerana kita tahu kalau berada dalam tu kan sukar kan. Jadi ini yang telah diterhadkan pengangkutan awam 6 pagi hingga 10 malam dan 5 petang hingga 10 malam. Dan ini tidak tertakluk kepada mereka yang membawa Grab. Kerana disarankan mereka yang membawa Grab ni masanya ikut seperti mana perintah kawalan pergerakan tetapi perlu menggunakan keselamatan diri iaitu menggunakan topeng muka. Baik, kita selepas ini kita akan berkongsi bagaimana pengalaman daripada seseorang individu ini yang pernah menjadi pesakit COVID-19 dan baru saja beberapa hari yang lalu telah disahkan bebas daripada virus COVID-19 ini. Kita nak bersama dengan Encik Arifin Muhammad di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Arifin. Ya, saya. Baik, hari ini sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik. Kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman Encik Arifin sendiri. Kami difahamkan Encik Arifin disahkan positif COVID-19 ini pada 5 Mac. Dan Encik Arifin tidak mengalami sebarang simptom. Ya, seperti mana yang telah dikongsikan antara simptom yang berlaku kepada sakit COVID-19. Mungkin Encik Arifin boleh kongsikan bagaimana permulaannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebenarnya telah menghadiri satu majlis kementerian di pada 27 hari bulan Februari. Di majlis itu ramai orang kan. Jadi saya telah berjumpa dan bersalaman dengan beberapa orang lah. Dan 2 hari kemudiannya saya diberitahu salah seorang daripada yang saya bersalaman itu adalah telah disahkan positif COVID. Itulah permulaannya. Tapi sebenarnya saya tidak tahu dari mana sebenarnya saya dapat. Sebab 2 hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Jadi saya sendiri telah menyerahkan dirilah 2 kali di Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Baik, 2 kali bermakna? Bermakna sebaik saja saya dapat tahu ada kes positif itu yang kontak dengan saya ke Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Sama ada saya positif atau tidak. Kali pertama itu sebab saya tidak ada simptom. Jadi doktor telah
menasihatkan supaya balik berehat di rumah lah. Baik. Cuma dia bagi saya ubat batuk sebab saya ada batuk. Tapi batuk tu saya dah dapat seminggu sebelum itu. Baik. Jadi bila ada lagi 2 orang, saya tahu 2 hari kemudiannya saya sekali lagi ke Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Kali ini baru diambil sampel untuk membuat pengesahan. Baik. Kali kedua baru disahkan positif. Jadi ketika itu apakah yang terbayang di fikiran? Pastinya sebab kita tersedia maklum bahawa COVID-19 ini adalah virus yang sangat bahaya. Tetapi ketika itu Encik Arifin bagaimana menghadapi COVID ini? Bila doktor panggil saya di rumah tu, dia telefon, bila saya dapat tahu saja, saya rasa guguplah. Tiba-tiba saja saya rasa sakit perut. Saya masuk bilik air, saya rasa gugup, saya rasa oh Allah kenapa terkena juga saya kan. Tapi saya tahu saya perlu tenangkan perasaan saya. Dan di dalam bilik air itu saya ambil uduk, saya keluar, saya tenangkan perasaan saya, barulah saya bagi tahu kepada keluarga saya bahawa saya disahkan positif dan saya minta mereka bertenang, dan saya pun telefon balik doktor tu untuk membuat perancangan supaya esoknya keluarga saya dapat dibuat saringan sekaligus. Dan kemudian saya memberi tahu kepada warga kerja di Institut Koperasi Malaysia kerana ramai yang telah ada kontak dengan saya. Dan saya juga membuat perancangan supaya saringan dapat dibuat di pejabat. Jadi kita pun membuat saringan. Syukur Alhamdulillah saya nak beritahu keluarga saya semua negatif dan warga kerja di Institut Koperasi Malaysia semuanya negatif. Cik Arifin, berapa lama berada di Hospital Sungai Buloh dan mendapatkan rawatan COVID-19 ini? Saya di hospital selama 10 hari. Saya masuk 5 hari bulan dan saya discharge 15 hari bulan Mac. Jadi 10 hari di isolasi itu agak lama dan inilah, jadi kita harus bersikap positiflah dalam tu, sebab dalam isolasi walaupun kita berkongsi bilik itu dengan 4 orang lain, 3 orang lain, tetapi komunikasi antara pesakit sangat minima kerana masing-masing dalam kubikel, dalam lansir tirai masing-masing itu ada hal masing-masinglah di dalam their own thoughts. Baik. Kita juga ada membaca sedikit artikel akhbar yang berkenaan dengan Cik Arifin berkongsi. Melihat daripada situ, Cik Arifin sangat-sangat positif dan mungkin boleh sedikit nasihat Cik Arifin kepada rakyat Malaysia dan juga mereka yang mungkin sekarang ini begitu panik dengan COVID-19 ini. Setelah saya dapat tahu itu, saya telah membuat keputusan awal. Bila saya dapat tahu saya positif, saya membuat keputusan awal bahawa saya akan go public with my situation. Sebab saya mahu public menyedari bahawa mendapat positif ini is not the end of the world. Kita sebagai orang Islam terutamanya, walaupun agama apa sekalipun, kita ada Tuhan kita masing-masing dan kita orang Islam ini ada Allah. Kita jangan lupa bahawa penyakit itu datang dari Allah dan kesembuhan itu pun dari Allah. Jadi saya yakin dari awal lagi, walaupun saya tidak tahu tahap manakah virus itu akan menyerang saya yakin daripada awal lagi bahawa saya akan sembuh. Tidak pernah saya ragu-ragu bahawa saya akan sembuh. Dan saya telah memasang satu hasrat bahawa selama mana pun saya di hospital itu, saya akan memanfaatkannya supaya bila saya keluar nanti, saya akan menjadi seorang insan yang lebih baik. Seorang hamba Allah yang lebih baik. Jadi saya ke hospital dengan satu matlamat untuk menjadi seorang yang lebih baik. Saya bawa Quran, saya bawalah penjagaan diri seperti vitamin C, minyak habatus sauda. Habatus sauda ni sangat baik. Jadi saya syorkan kepada semua orang sekarang ni supaya mengambil habatus sauda untuk kuman. Sangat baik. Ini pun tersebut dalam hadis. Sudah lama, 1400 tahun dahulu. Jadi saya bersikap positif begitu. Saya juga decided to go public. Jadi saya setiap hari membuat perkongsian di Facebook mengenai pengalaman saya di hospital. Dan saya setiap hari juga exercise. Saya membuat satu senaman di hospital itu, di bilik saya lah yang kecil itu, supaya setiap hari saya dapat berpeluh. Sebab pada saya, kuman virus ini tidak ada ubat.
Yang ada ubat hanya simptom. Jadi untuk melawan dan membunuh virus ini ialah daripada kekuatan daya tahan diri kita sendiri. Jadi sebab itulah saya mengambil keputusan awal bahawa kita perlu mempertingkatkan kekuatan daya tahan diri. Dengan exercise, dengan berpeluh, dengan makan vitamin C, dengan sikap yang positif. Ini satu-satunya situasi di mana untuk mendapat negatif, kita harus bersikap positif. Itu penting. Syarifin, ada satu soalan. Setelah disahkan bebas daripada COVID-19 ini, pulang ke rumah, duduk bersama keluarga, adakah Syarifin masih lagi rasa takut sekiranya kali kedua disahkan ataupun dijangkiti COVID-19 ini? Rasa takut itu terlalu kuat. Saya rasa kita harus rasa perlu berjaga-jaga. Kalau kita takut, benda yang kita takut adalah yang kita dapat. Jadi saya tidak takut, tapi saya mengambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga kerana data pun ada yang mengatakan orang yang pernah sakit boleh dijangkiti semula. Tak tahulah reliable banyak mana data tu, tapi ada data mengatakan begitu. Saya pun ada bertanya dengan doktor, adakah kemungkinan saya ini dijangkiti semula? Jadi doktor kata di Malaysia ini belum lagi berlaku, tetapi kemungkinan itu ada. Jadi kita terus mengamalkan gaya hidup sihat dan mengambil precaution yang penting. Baik. Terima kasih Encik Arifin di atas perkongsian ini. Kami doakan semoga semuanya sihat insya-Allah bersama dengan keluarga. Jadi sekarang ini kita serulah kepada semua rakyat Malaysia ini supaya tampil ke hadapan membuat saringan dan juga mematuhi please lah, patuh kepada arahan untuk berada di rumah. Stay at home. Stay at home. Yes. Terima kasih Encik Arifin Mohamad, juga merupakan Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selepas ini kita akan kongsikan juga mungkin kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya ataupun tidak memahami apakah sebenarnya virus COVID-19, kepada mereka yang masih lagi degil dengan Perintah Kawalan Pergerakan, orang kata stay at home, tak nak, ini dia sikit bingkisan untuk anda. Virus COVID-19 adalah spesies baharu dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi. Kita masih dalam sebenarnya dunia dalam keadaan yang kebuntuan ya, sebabkan ialah dunia yang terbatas, 1/3 penduduk berkurung, tiada penerbangan sama ada melibatkan internal ataupun antarabangsa. Dan ini memberikan impak yang cukup hebat dan juga dianggap sebagai satu malapetaka oleh setengah individu kerana buntu dan bimbang berlaku kemelisitan ekonomi yang akan memburukkan situasi di dunia ini. Teruskan berdoa dan moga ada cahaya untuk mengubah segala pandemik ini. Dan pagi ini saya berbincang COVID-19, impaknya terhadap ekonomi, syarikat dan industri teknologi maklumat. Dan kita bawakan di studio Cik Rahim Osman sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Vantage Point Consulting. Terima kasih bersama kita pagi ini. Terima kasih. Baik, kita sedia ada semua industri mengalami kerugian ya, mengalami impak yang cukup hebat, bukan hanya di Malaysia tapi ini satu-satu ancaman global. Kalau kita fokus kepada IT itu sendiri, teknologi maklumat, apa kesan getara yang paling dirasakan? IT ni sama juga macam industri yang lain. Memang kaitan dia, of course dia akan melibatkan semua industri. Nak ikutkan pandemik ni memang satu masalah yang besar. Melibatkan hampir 187 negara daripada 190 negara dunia kan. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni di mana kita merupakan satu ekonomi yang global, borderless. Jadi bila kita melakukan langkah-langkah yang mengekang
pergerakan barangan, services kan. Jadi automatically dia akan melibatkan merudungnya keadaan ekonomi bukan sekadar di dunia but also dekat Malaysia. Jadi dari segi teknologinya memang sama juga macam industri lain, dia akan melibatkan sedikit masalah pada industri ekonomi jugalah. Begitu juga dengan IT juga. Ya. Bagi setengah industri, mungkin kita akan lihat ia dapat bangun dengan cepat ya. Ya. Kalau kita merujuk pada kes faktor lain lah seperti kemajuan ekonomi dan sebagainya. Dalam kes teknologi maklumat, keberangkalian untuk melonjak seperti spring ataupun bagaimana seandainya berlaku situasi yang lebih baik selepas ini, ada industri yang cepat untuk recover macam mana? Macam saya sebut tadi, memang dari segi industri ekonomi ini dia melibatkan juga penggunaan teknologi. Jadi disebabkan pandemik COVID-19 ni sebenarnya dia mempercepatkan, dia sebagai satu stimulus untuk kerajaan dan juga perniagaan swasta baik juga dengan kerajaan untuk lebih memfokus untuk invest kepada teknologi. Sebelum ni mungkin banyak syarikat-syarikat ataupun even kerajaan termasuklah di negara ini memang mereka agak kurang fokus untuk invest pada digital. So disebabkan masalah ini, mana kita tengok memang penggunaan teknologi itu memang boleh membantu sangat dari segi bagaimana kita nak implement dari segi social distancing, macam mana kita nak keep track dari segi carrier of the virus ni, dan macam mana kita nak buat test semua ni lah. Jadi di sinilah di mana banyak negara yang menggunakan teknologi dari untuk sebahagian daripada cara-cara diorang nak mencegah masalah ni, seperti negara Singapura, Korea Selatan, Jepun dan sebagainya. Kita boleh lihat bagaimana negara-negara ini semua dapat mengekang perkembangan virus ni lebih efektif. Ya, tapi tadi ada sebut tentang investment, maksud ada pelaburan yang cukup besar diperlukan ya. Tadi contoh Singapura dan juga Korea Selatan, negara yang mungkin kaya. Jadi mungkin apa bagi negara yang membangun, bagaimana pula potensi untuk mereka ni? Perlu ada jaringan ataupun kolaborasi dengan negara yang memang sedia arif advance dalam bidang perkenaan. Sepatutnya negara yang maju ni macam USA ataupun even UK kan, sepatutnya diorang ni lebih maju dan lebih bersedia untuk menghadapi masalah virus ni. Tapi kalau kita lihat dari segi statistik yang terbaru macam semalam kan, saya amat terkejut juga tengok bagaimana negara USA, negara yang begitu maju kan, in fact the largest economy in the world, tiba-tiba kalau tengok statistik ni, diorang dah ada lebih pada 35,000 orang yang dijangkiti oleh virus ni. Dia melonjak dan sekarang ni kalau ikut kedudukan diorang, dia dah jadi macam nombor 3 di belakang China dengan Itali. Itu amat mengejutkan. Tapi sebenarnya negara-negara yang lebih maju ni adalah lebih mudah untuk mereka untuk menggunakan teknologi untuk membantu untuk mencegahkan masalah virus ni. Ya, mungkin ia sebagai satu elemen yang penting untuk menyebarkan maklumat dan sebagainya. Ya, ya. Apa mungkin kalau merujuk pada US itu sendirilah, apa mungkin kepincangan yang berlaku sehinggakan peningkatan ketara dari segi jumlah pesakit dan sebagainya, dan banyak juga berlaku pada negara yang kita lihat maju, Itali, Belanda dan sebagainya. Jadi pincang dari segi apa sehingga berlaku mudaratan seperti itu? Dia sebenarnya ada dua yang kita tahulah, dua cara bagaimana kita nak mengatasi masalah virus COVID-19 ni. Satu cara adalah menggunakan cara yang mitigation, dan satu lagi cara dipanggil hammer. Mitigation ni something yang lebih mudah, yang lebih relax orang kata kan, macam negara-negara macam Korea Selatan, negara macam UK menggunakan kaedah yang sama untuk gunakan mitigasi ini, dari segi bagaimana mereka mengarah rakyat-rakyat ni semua supaya mengamalkan sikap social distancing ni, supaya diorang boleh mengekang masalah ini. Satu lagi cara ialah cara macam bagaimana negara China kan menggunakan cara yang hammer style ataupun lockdown. Di sinilah macam mana kita negara Malaysia sekarang ni
sedang mengamalkan tindakan yang sama. Bagi saya tindakan kerajaan Malaysia ni adalah tepat sekali. Salah satu cara yang lebih efektif adalah untuk mengenakan cara yang hammer ni. Di mana kita lockdown rakyat-rakyat Malaysia ni dan kita menutup border kita. Tapi inilah disebabkan perkara ini dan of course sekarang ni timbul pula masalah dari segi twin crisis ataupun twin catastrophes. Dari segi ini di mana kita kerajaan kita bagaimana nak mengimbangkan dari segi mengatasi masalah kesihatan dan ripple effect pada ekonomi itu sendiri. Itulah jadi orang panggil twin crisis ni. Jadi bila kerajaan cuba nak mengatasi masalah kesihatan by locking people in the house, at the same time close the border, dan masalahnya of course dia akan ada ripple effect pada ekonomi itu sendiri. Because kita ni dalam keadaan yang open economy, trading semua adalah open, borderless. Jadi kita memerlukan kepada relief program ya. Oh ya, untuk suntikan kepada industri teknologi maklumat ni apa yang perlu, sebab di bawah mungkin firma yang besar ada banyak lagi termasuklah perusahaan kecil sederhana ya. Mungkin mereka yang terlibat dalam bidang teknologi ini. Apa rangsangan ataupun pakej yang diperlukan sebab nak menjana ia kembali ke tahap yang betul-betul, ini adalah satu perkara yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi, Pak Tuan. Dalam keadaan sekarang ini memanglah kerajaan memainkan peranan yang penting yang dihadapkan untuk membantu peniaga-peniaga ni, terutamanya peniaga-peniaga kecil ni. SME memang directly will be impacted because peniaga-peniaga kecil ni lebih cara mereka untuk berniaga adalah cara dengan one to one, panggil face to face. Rather than macam kalau kita bandingkan dengan company yang lebih besar, mereka ni lebih menggunakan teknologi, dia ada infrastruktur yang bagus untuk transaksikan dia punya perniagaan. Sedangkan yang SME ni memang dia banyak bergantung kepada transaksi individu, macam taxi driver dari segi peniaga yang gerai-gerai dan sebagainya. Rangsangan ekonomi itu amat penting. Walaupun nak ikutkan stimulus package ni, dia lebih fokus kepada industri-industri yang besar sebenarnya. Tapi seperti saya sebutkan tadi, memang kerajaan boleh membantu SME ini dengan menyalurkan sebahagian daripada bajet itu terus kepada peniaga-peniaga yang terlibat. Macam saya dengar 2 hari lepas memang ada Kementerian Kewangan announce yang sebahagian daripada bajet ini disalurkan kepada macam SME Bank. Dan saya harap tindakan ini memudahkan peniaga-peniaga kecil ini untuk mendapatkan pakej tersebut. Sebelum ni memang susah sebab banyak syarat yang dikenakan, terutamanya macam tertakluk kepada polisi bank negara dan sebagainya. Saya harap dalam keadaan yang darurat yang begini ada kelonggaran dapat diberikan. Ada kelonggaran, itu yang paling penting, because kalau kelonggaran itu tak ada, jadi bajet yang disalurkan kepada SME ini tidak dapat disalurkan kepada peniaga-peniaga ini dengan mudah. Ya. Mungkin pinjaman juga akan dipermudahkan. Saya harap begitu, because kalau kita tak mudahkan proses itu, ya memang betul, memang kita perlu ketatkan dari segi kawalan, because banyak penggunaan yang salah sebelum ini kan. Tapi dalam keadaan darurat ni memang kita kena longgarkan supaya bajet ini dapat disalurkan terus kepada peniaga-peniaga tersebut ataupun industri-industri yang SME inilah. Sebagai orang individu yang betul-betul terlibat dalam dunia IT ini, jadi apa lagi yang diperlukan selain daripada tadi kita sebutkan relief program yang amat diharapkan supaya industri ini dapat dipulihkan, kalaupun bukan dalam keadaan yang segera tapi ada impaknya dalam usaha untuk dapatkan kembali momentum
seperti yang berlaku sebenarnya? Dia dalam IT ni banyak segmen. Kalau kita ikutkan dari segi industri 4.0 tu kan, dari segi IoT, dari segi cloud, dari segi analytics kan, ini merupakan segmen-segmen yang di depan, termasuklah macam artificial intelligence. Macam negara Singapura memang banyak menggunakan artificial intelligence ni, menggunakan data-data ni untuk analyse data-data yang pesakit-pesakit yang terlibat dalam virus tersebutlah. Jadi penggunaan macam artificial intelligence dari segi digital workplace, dari segi mobile phone, streaming dan sebagainya. Teknologi-teknologi seperti ini adalah penting untuk membantu company-company, syarikat-syarikat baik syarikat swasta ataupun kerajaan lah, untuk mempercepatkan dari segi recovery dan moving ahead selepas ni. Ya, tapi pada masa sama tidak melupakan kepentingan untuk invest ya. Sama ada untuk short term ataupun long term demi kebaikan syarikat berkenaan. Betul. Terima kasih saya ucap kepada Encik Rahim Osman sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Vantage Point Consulting yang memberi buah fikiran dan juga memberikan bayangan apa yang akan berlaku dan juga memberi harapan kepada kerajaan untuk membantu khasnya SME ataupun PKS ini untuk berkembang maju berdaya saing dan mencipta keuntungan demi memberi peluang pekerjaan yang lebih luas kepada generasi yang bekerja untuk mencari rezeki. Terima kasih sekali lagi. Sama. Selain itu saya ingin mewarankan kepada anda di mana mulai 1 April ini saluran 109 di Astro iaitu TV9 akan bertugas saluran ke saluran baru iaitu kepada saluran 149. Jangan lupa kalau anda ingin menyaksikan TV9 di saluran baru bermula 1 April nanti di 149. Jadi terima kasih kerana menyokong kami di Media Prima dan teruskan bersama rangkaian yang menarik dengan program yang cantik. Dan selepas ini kita akan berkongsi lagi banyak impak yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Tadi kita meninjau aspek mereka telah pun pulih, telah pun discharge, kemudian aspek pada teknologi maklumat dan nanti pula bagaimana dari segi taska. Kita membayar sejumlah wang tetapi taska tak berfungsi sedangkan pihak taska pula berungut mereka juga terpaksa membayar gaji pekerja dengan kos sewaan premis dan sebagainya. Juga bagaimana kita nak bersama dengan agensi pengurusan bencana untuk memastikan rakyat mendapat maklumat yang tepat dan sahih dan wajar bertindak mengikut situasi. Sebelum ini dalam MHI. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan ini satu lagi isu yang katanya mendapat banyak juga respon daripada ibu bapa. Kerana kebanyakan daripada ibu bapa hari ini semuanya bekerja. Jadi ada juga ibu bapa ini yang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan mereka bekerja antara 25 sektor yang perlu bertugas dalam tempoh ini dan mereka juga menghantar anak-anak mereka ke taska. Dan kita bincangkan berkenaan dengan taska ibu bapa ketika mendepani wabak COVID-19 ini. Kita bawakan tetamu kita Puan Anissa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami di sini. Dan juga Datuk Seri Profesor Jacob George, Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Baik, isunya sekarang kalau lihat beberapa hari lalu ada juga mempertikaikan kenapa taska ditutup kerana banyak juga respon ibu bapa katanya mereka kadang-kadang kedua-dua mereka itu perlu bertugas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi permasalahannya adalah apabila mereka tak tahu nak letak anak kat mana. Dan ada juga individu ataupun pihak yang katanya sanggup menjaga tapi cuma membimbangkan apabila kita cakap taska ini bukan saja menjaga tetapi memberi pendidikan juga kepada anak-anak. Kadang-kadang apatah lagi membabitkan bayi kan dan sebagainya. Jadi bagaimana nak tahu juga pihak taska yang berdaftar di Malaysia ini bila berlaku seperti ini kan Perintah Kawalan Pergerakan, apa sebenarnya cabaran yang dilalui oleh kalian? Ya, terima kasih. Sebenarnya di Persatuan sebenarnya kami memang dapat banyak telefon panggilan daripada bukan sahaja daripada ibu bapa, pengusaha juga, ibu bapa kepada pengasuh. Semua telefon. Saya sampai macam nak pecah telefon dekat Persatuan. Ya. Semuanya melahirkan kebimbangan
macam mana. Dan maka kami pun telah mengeluarkan beberapa kenyataan sebelum ni. Kenyataan pertama, kedua dan sekarang ada garis panduan apa nak buat selepas ni. Masa kenyataan pertama kami mengatakan ya taska semua kena tutup. Itu adalah arahan daripada pihak atasan. Bukannya saja-saja kita nak cuti. Saja-saja suka-suka, tak. Jadi bila arahan diterima, kami mengikut. Actually ini adalah sebenarnya menjadi satu catatan sejarah. Bila nama taska dikeluarkan, taska ditutup. Sebab selama ni tak pernah orang akan fikir pasal taska. Semua akan cerita pasal tadika, prasekolah, sekolah, tapi tak pernah sebut taska. Kali ni first time in history kita semua, wah, nama taska dikeluar. Maknanya mereka sedar sekarang taska itu penting. Kenapa taska kena tutup? Sebabnya situ ada tempat pengkumpulan. Mungkin ada orang kata kanak-kanak ni mungkin tak akan kurang kan, kesnya sangat rendah. Ya, tetapi mereka boleh jadi pembawa. Ya. Lepas tu ibu bapa yang menghantar, terutama kalau mereka ini adalah frontliners. Macam mana dia nak bawa anak-anak ke sini? Apa prosedur yang kita kena buat? Kita kena ingat yang taska walaupun kita ada menjalankan macam pembersihan semua itu, tapi kami ni bukan expert dari segi kebersihan. Untuk nak contain benda ni. So apa yang itu sebabnya saya pun menyarankan taska tutup. Dan bila ada pihak frontline dia nak minta supaya dibuka, dan kami kata, okey boleh buka, tapi kalau boleh cari safe space untuk kanak-kanak ni. Maksudnya paling dekat dengan tempat pekerjaan. Jangan kita buat kat taska tu sendiri sebab perjalanan antara ke taska, lepas tu parents nak pergi pula tempat kerja, dia akan banyak movement. Dia baik kita buat dekat satu safe space dekat tempat tu sendiri. Kalau kata dekat hospital biar ada. Tapi jangan terlalu dekat dengan hospital, mungkin dekat asrama jururawat ke, somewhere kat situ. Jadi senang, movement dia tak banyak. And then bila dekat dengan hospital, kami mengharapkan juga pihak hospital akan membantu macam mana kita nak orang kata nak menjaga keselamatan kanak-kanak ni. Dia tak boleh terlalu ramai. Kalau 10 tu pun dah rasa macam quite pack. Bukannya nak kata kami tak mampu nak jaga, tapi dari segi keselamatan. Ya. So dan saya dapat juga aduan daripada ibu bapa pengasuh kata anak saya kena kerja. Saya tak nak anak saya kerja sebab saya takut dia punya keselamatan dia macam mana semua. Jadi saya kata puan, kalau itu adalah arahan daripada KMM untuk buka, mereka terpaksa buka. Saya cakap, tapi saya tak peduli. Saya nak tarik juga anak saya. Nak kena berhenti kerja pun berhentilah. Banyak juga konflik dia. Yes, sangat banyak. Tapi sebab saya ada dapat panggilan telefon daripada hospital di Kuala Lipis. Dia kata, kami terpaksa buka, tapi kami tak ada pengasuh. Pengasuh semua tak nak balik. Tak nak mengasuh. Kata, okey, kalau you perlu bantuan, nak kasih sukarelawan, kita kena cari. Tapi jangan ambil sebarangan orang. Sebab kita in this line, kita perlukan orang yang ada expertise untuk menjaga kanak-kanak ni. Sebab saya dah difahamkan ada agensi di luar sana tiba-tiba menawarkan, kita boleh jaga. So sejauh mana mereka ni ada expertise dalam penjagaan kanak-kanak. So, itu sangat penting. Datuk Sri dari ujung senyum je saya tengok. Okey. Mungkin tadi bila puan cakap pengasuh, keluarga pengasuh yang tidak membenarkan anak-anak mereka pergi bertugas. Jadi bagaimana? Ini antara konflik yang boleh dilihat juga. Yang pertama kali duka cita iaitu kita tidak ada satu protokol yang kita telah melancarkan dalam masalah COVID-19. Kita dengar begitu banyak suara-suara yang satu-satu suara yang keluar itu tak masuk akal. So kita dalam satu state yang orang kata confusion. Yang mustahil itu untuk saya kita ada satu masalah. Masalah itu taska itu diadakan sebab ada satu keperluan sebab ibu bapa bekerja dan sebagainya. Jika ibu bapa itu terpaksa pergi ke kerja, jika dia tak ada support system, contohnya dia tinggal di kampung dan sebagainya, tidak ada masalah. Jika kita ada ibu bapa kita tinggal dengan kita, tidak ada masalah. Jika tidak ada support system, tidak ada pembantu kerja, pembantu rumah dan sebagainya, siapa akan jaga? So dalam keadaan inilah pemerintah sebelum istiarkan apa protokol tertentu sekarang, mereka mestilah go through it dan walk through the system yang kini ada dan biarkan taska-taska untuk dibuka.
tapi dengan syarat-syarat yang diketatkan. Saya tidak sokong untuk satu-satu taska itu dekat rumah sakit. Untuk saya, semua rumah sakit di dalam negara kita ialah epicenter yang kita tidak nak anak-anak kita pergi. Sebab itu tahu bila ibu bapa selalu nak melawat seseorang keluarga di dalam hospital, saya tak suka nampak ibu bapa semua bawa anak-anak pergi hospital itu sebab that is a contagious area. Infection control itu is very high. And if not high, anak itu menjadi mangsa. So untuk saya, rayon saya kepada kerajaan iaitu biar kita tengok balik, semak balik protokol tertentu, memperlicinkan satu protokol yang baru. Yang kedua itu biar mereka membuka, tapi dengan syarat-syarat. Sebab bukan semua ibu bapa nak hantar anak dia. So ada ibu bapa yang bekerja dari rumah. So hanya dia menerima kes frontliners. Frontliners, only the frontliners lah. So we assist the frontliners. Sebab jika kita tak menolong frontliners kita, daripada siasatan kasar seluruh Semenanjung, kita dapati frontliners are trouble. Bukan hanya dia dipaksa untuk menjaga hak-hak orang lain, dia pun fikir tentang anak dia makan, kalau siapa masak, kalau siapa di rumah dan sebagainya. So jika kita nak menolong dia lebih daripada PPE dan mask dan sebagainya, siapa akan jaga anak dia? Adakah anak dia di satu suasana yang selamat dan sebagainya? Ini dalam frontliners itu. So kerajaan boleh masuk. Sebab itulah saya kata biarlah kita set up task force yang baru ini dengan kerajaan, pemerintah, practitioners, stakeholders, kasar dan sebagainya supaya kita memperlicinkan satu proses yang baru. Di mana proses itu untuk menolong golongan-golongan sensitif ini yang kita mesti mengutamakan sebab dia playing a critical strategic role dalam keadaan sekarang. Sebab banyak ibu bapa bekerja, suri rumah tangga pun tak ada sekarang. Everybody is working. So ini satu cara untuk menunjukkan iaitu kita betul-betul mesra golongan-golongan ini. Dan saya juga dapat feedback daripada kakak boleh confirm di mana sebab mereka tutup taska tersebut. Ada golongan-golongan yang kata sebab taska itu ditutup kita tak nak bayar. Itu tak betul. Sebab kita ada satu contractual agreement. Sebab ini bukan dia sengaja nak tutup sebab dia nak pergi cuti Kuala Terengganu ke Pulau Pinang ke lain tempat. Tak boleh pergi bukan. Tapi masalah itu contractual agreement. Dia terpaksa ditutup. So bila terpaksa ditutup, mereka menjadi mangsa. Bekerja di sana, the backup staff dan sebagainya. So adakah kita ada satu contohnya safety net untuk golongan sasaran-sasaran ini? So ini juga satu isu yang kita mesti bincang pagi ini supaya pemerintah yang pada masa ini memantau MHI pagi ini boleh tahu ini adalah isu-isu dari akar umbi. Dan kita mestilah bincang isu ini dengan lebih teratur dan mendalam. Ya, benar. Betul lagi mereka ni kan dengan tidak rehat tak menentu dan sebagainya, gangguan emosi pun senang berlaku di rumah kita kan anak kat rumah dan sebagainya. Baik, dan ada juga yang mengatakan bahawa segelintir ibu bapa ni kan kalau nak masuk taska kena bayar berapa bulan dahulu terlebih dahulu kan. Lepas tu bila berlakunya COVID ni tutup, habis duit saya macam mana? Tak boleh tarik balik dan sebagainya. Adalah segelintir, tidak semua. Segelintir yang tidak memahami apakah keadaan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mungkin pihak taska sendiri, Presiden sebagai Presiden Persatuan Pengasuh Daftar Malaysia, bagaimana menghadapi segelintir mereka ini? Mula-mula sekali terima kasih Datuk Seri memahami keadaan kami. Memang sebenarnya sebelum ibu bapa menghantar ke taska, mereka akan menandatangani perjanjian. Kalau apa-apa terjadi, mereka kena still bayar yuran. Maksud dia bukannya sengaja kalau sesaja kita nak tutup suka-suka, tak ada. Tapi kalau ada bencana, sebab yuran dan pembayaran gaji staf sangat berkait rapat. Jadi sebenarnya kami pun amat memerlukan mereka, mereka pun amat memerlukan kami. Kita win-win situation. Jadi ada beberapa perkara pun kami berbincang macam mana nak bantu mereka. Kalau bagi yang ibu bapa full salary dapat, dah tu duduk rumah, rasanya bantulah kami. Bagi je lah, bayar je lah yuran, pejam-pejam mata lah bulan tu, sebab tiap-tiap bulan pun memang dah tolak kan. Cuba bagilah pada kami supaya kami boleh membayar pengasuh-pengasuh pendidik kami, sebab kami pun terikat dalam akta buruh mengatakan kami tetap kena bayar. Jadi kalau parents tak bayar,
kami menghadapi masalah. Tapi sebenarnya yang rungutan ni sebenarnya bukan dari ramai ibu bapa, segelintir. Dan bila kami selidik tanya, sebenarnya mereka dapat full pay pun. Oh, buat siasatan juga ya? Oh, mesti. Diorang sebenarnya full pay pun. Yang frontliner ni, pernah ada yang telefon saya daripada frontliner, puan macam mana? Saya kata, kami menerima arahan tak boleh tutup, tak dibuka, kena tutup. Kami memahami, tapi kami sekarang sedang berbincang dengan beberapa dengan Kementerian Kesihatan sendiri dan petani dengan JKM macam mana kami nak bantu frontliner. Kami di persatuan kami dah set up satu sukarelawan terdiri daripada pengasuh-pengasuh yang berdaftar dan juga pengasuh-pengasuh yang berdaftar untuk membantu mereka. Tapi kami perlukan safe space. Bukan buka di tadika tapi satu kawasan yang selamat. Baik. Ya. Datuk Seri, berkenaan dengan isu tadi itu, segelintir itu. Dari segi pengguna bagaimana? Untuk saya daripada segi undang-undang juga sebab saya seorang peguam, ada satu perjanjian kontrak dan pada masa ini ialah hipokrisi yang kita dapat dari segelintir ibu bapa kita bila mereka frontliner atau mereka work from home, workspace dari home dan sebagainya. Mereka masih dapat gaji mereka. So kenapa mereka nak tarik balik apa yang dia mesti beri kepada golongan-golongan yang lain yang menjaga hak dia juga bila dia pergi kerja, bila kes ini dah diselesaikan dan sebagainya. Di sini ialah kita nampak satu walaupun gelintir itu satu gelintir yang kecil, satu selfishness, hanya fikir diri sendiri. Mereka tidak tahu iaitu di sana ada banyak golongan-golongan sasaran kita yang pada masa ini tertekan. Mereka dapat gaji penuh. Baru-baru Kasam membuat survey, memantau di seluruh Malaysia juga, kita dapati ada banyak golongan-golongan sasaran yang tidak dapat gaji daily paid. Makcik-makcik kita yang jual nasi lemak dan sebagainya. Kedai-kedai pun dah jatuh lebih daripada 70% dia punya day in take out. Profit dia, bukan profit dia, tapi dia kena bayar sewa, kena bayar pekerja, kena bayar makanan untuk kerja. Ada juga pekerja asing yang tinggal di dalam negara kita yang sebab tak dapat duit, tak ada makanan. So dia minta sedekah dan sebagainya di bangsa dan sebagainya. So ini ialah isu-isu yang keluar pada masa ini. Dan jika kita nampak ini dari satu segi global, kita dapati iaitu intervensi itu, strategic intervensi itu perlu. Bukan hanya dalam kes TASCA, tapi essential services, perkhidmatan yang telah diberi, yang sophisticated, yang kita perlu. Sebab itu for the long term visionary untuk contohnya keluarga, sebuah keluarga untuk bekerja, for both parents, suami isteri untuk kerja di marketplace kita. So lagi sekali saya nak suarakan buat rayuan saya kepada pemerintah. Saya akan ada perbincangan dengan amat berhormat Menteri Pertahanan dan juga Menteri Dalam Negeri dan juga KPDNHCP dan yang amat berhormat Perdana Menteri atas isu-isu seperti ini dan kewangan. Tengok bagaimana kita boleh membuat satu strategic intervention. So CSI yang kita panggil strategic intervention ini dulu kita dah lancarkan pun. Untuk bagaimana kita boleh intervene dalam satu cara jangka masa pendek untuk menolong golongan-golongan sensitif ini dan directly dari EPFK daripada dana-dana yang lain lah, supaya perkhidmatan yang telah diberi itu boleh dilanjutkan. Dan jika kita tutup pun mereka dijaga dan mereka boleh ada di kawasan TASCA itu just in case ada emergency, terpaksa nak hantar sebab ada sesuatu yang terjadi dan sebagainya. So the backup is important. Pakai ke tak pakai. Baik, okey. Baik, sebenarnya banyak perkara yang perlu disentuh dan dilihat semula. Apatah lagi kalau kita lihat, kalaulah kita boleh menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Ini antara sudut yang boleh kita lihat. Kata ada segelintir yang masih mementingkan diri sendiri. Datuk Seri lihat saja, panic buying sudah mencerminkan bagaimana rakyat kita. Kita lihat moga adik tiba. Apa yang berlaku ini kita mengambil secara positif. Terima kasih diucapkan buat Puan Anisa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia, dan juga Datuk Seri Profesor Jacob George, Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam. Kita harap ada penyelesaian yang baik untuk setiap sudut yang berlaku ketika kita menghadapi wabak COVID-19 ini. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Cuma kita nak mendengar beberapa kata-kata individu berkenaan dengan wabak COVID-19 ini. Duduk di rumah, kita jaga kita. Stop COVID-19.
COVID-19 ni, virus ni sangat bahayalah. So kita sentiasa kena basuh tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan ICQ biasa selama 20 saat. Kita kena basuh dan cucikan, pastikan bersih. Ni kita keluarkan diri kita daripada kelompok ini, kelompok ramai-ramai berkerumun ni, kita keluarkan. Dan ada salah seorang daripada ni batuk ataupun bersin, hasyum! Orang lain kena. Kita selamat. Sebab apa? Sebab kita duduk di rumah. Saya, seperti anda juga, berada di rumah bagi pengawalan pergerakan. Dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga mampu lakukan. Nasihat ini jangan tak dihirau. Duduk rumah janganlah merayau. Coronavirus haruslah dirisau. Duduk rumah janganlah melilau. Loco, loco, we go loco, loco. Let's kill coronavirus. Let's kill coronavirus. Terjadi. Let's kill coronavirus. Sekejap. Kepada semua penonton Malaysia hari ini, kita haruslah berjaga-jaga pada semua. Anda boleh luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang di rumah. Segalanya bermula di rumah dan kita harus menjaga rumah kita. Kembali dalam Indonesia dan kita masih berbincang secara serius ini tentang COVID-19 dan kita juga merangkumi aspek tabung bantuan COVID-19 yang melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan itu kita akan bersama dengan Cik Muhammad Zahari Razali sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Nadma Malaysia. Terima kasih bersama kita. Terima kasih kerana jemput saya dan Nadma ke sini. Ya, hari ini ada isu yang sangat penting sebab kita mengetahui bila sebut tabung dan bantuan ini, pasti ramai yang rasa mereka ni layak mahukan bantuan segera. Tapi mungkin ada isu salah faham dan sebagainya akan kita perlusi. Baik, sebelum itu mungkin dapat diceritakan. Kita mewujudkan tabung bantuan ini COVID-19 ini khas untuk mereka yang dikuarantin. Ya, tapi apa yang berlaku mungkin sebaliknya, ramai yang tercecari sebab bila sebut tabung ada juga golongan yang mungkin terjejas pendapatan. Jadi mereka kadang keliru sebab banyak sangat maklumat yang sampai. Jadi apa penjelasan yang ingin disampaikan oleh Cik Zahari? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita ketahui bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 11 Mac yang lalu telah pun mengisytiharkan satu tabung. Kita namakan tabung COVID-19. Ini merupakan satu tabung yang mula-mula sekali diisytiharkan dalam kes kita menerangi COVID-19, COVID-19 ni. Maka selepas daripada itu, daripada terutama sekali dalam keadaan sekarang ni, banyak sangat bentuk-bentuk bantuan yang diisytiharkan ataupun yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak, daripada kerajaan negeri, daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, daripada GLC, daripada bank-bank dan sebagainya. Majlis Islam, lembaga zakat dan sebagainya. Maka apabila banyak tabung yang dikeluarkan ni, tabung COVID-19 ni telah diterjemah secara salah. Website kita telah diterjemah, telah dipindah sedikit secara salah sehingga menimbulkan kekeliruan. Semalam, 2 hari lepas ataupun semalam, line kita di Nadma tu jam. Jalan raya tidak jam. Kita datang ke sini tidak jam. Tapi line Nadma tu jam. Telefon saya jam. Kerana pelbagai pihak menanyakan apakah ini betul. Dia faham bahawa RM100 satu hari ini bagi mereka yang tidak bekerja. Sebenarnya dalam tersebut jelas bahawa tabung COVID-19 ini hanya untuk mereka yang telah diarah kuarantin. Kuarantin oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama ada kuarantin di pusat kuarantin yang kita namakan dulu sebagai House Surveillance Center. Contohnya di AKEP dan di Akademi Audit Negara dinilai, ataupun diarah untuk self quarantine di rumah. Mereka ini mempunyai arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah disahkan Yang telah disahkan. Ini bermula daripada kita membawa balik penduduk kita, rakyat kita
daripada Wuhan dulu. Daripada Wuhan dulu kita buat balik, maka kerajaan isytiharkan satu tabung ni. Batch yang pertama. Batch yang pertama dulu. Tapi juga tabung ini meliputi juga kepada anggota ataupun rakyat kita yang terkena COVID-19 dan di-warded, kena masuk ward dalam hospital atas arahan Kementerian Kesihatan. Maka kalau tempoh dia warded tu terpulang kepada arahan daripada Kementerian Kesihatan. Kemungkinan 2 minggu, kemungkinan sebulan dan sebagainya. Kalau sebulan mereka duduk di warded maknanya sebulan 30 hari kali RM100, 3,000. Tetapi tempoh kuarantin sekarang ini telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selama 14 hari sahaja. In future kita tidak tahu, kita bergantung. Kalau Kementerian Kesihatan menyatakan bertukar daripada 14 hari pada 21 hari, lain. Sekarang 14 hari, maka 14 hari mereka layak mendapat 1,400. Satu keluarga atau individu? Per individu. Maknanya kalau suami isteri itu terkena dua-dua kena COVID-19, mereka layak menuntut 2 tuntutan. Ada syarat tambahan yang perlu kita faham. Bagi mereka yang hilang pendapatan ataupun hilang pekerjaan. Macam saya, penjawat awam, Cik Fatri juga bekerja di GLC ini, maka kita walaupun di kuarantin 14 hari, di warded selama 1 bulan, gaji kita berjalan. Maka kita tidak layak untuk mendapat bantuan khas tersebut. Kita panggil bantuan khas tersebut. Kalau dalam banjir, contohnya bencana banjir, kita panggil waisan. RM500 bagi setiap ketua isi rumah. Tapi dalam ni kita panggil bantuan khas daripada kerajaan. Maka ini tempoh yang kita faham. Pekerja tetap tidak dapat. Tetapi seorang pengusaha warung, peniaga kecil yang terpaksa tutup kerana arahan kerajaan dalam tempoh MCO ni, Movement Control Orders ni, maka mereka boleh menutup sekiranya mereka telah dikuarantin atas arahan. Bukan tutup atas arahan kawalan pergerakan. Bukan perintah kawalan pergerakan. Itu bukan tu. Tapi kalau mereka tutup kedai kerana disyaki ada COVID-19, ataupun diminta untuk kuarantin, boleh. Sebab ada surat daripada Kementerian Kesihatan. Maka apabila mereka keluar, dia akan diberi satu lagi surat lagi. Surat discharge keluar. Apabila discharge keluar ni, mereka mulalah boleh menutup bayaran tersebut. Dan kita jangan lupa satu lagi ialah kita ada juga bayaran khas yang kerajaan beri kepada pesakit COVID-19 yang meninggal dunia. Itu jumlahnya RM5,000 bagi setiap kes pada waris yang terhampir. Itu boleh tuntut setelah ada dokumen-dokumen daripada hospital Kementerian Kesihatan. Tuntutan majoritinya dibuat secara online. Majoritinya barang tersebut diambil secara online. Tetapi dihantar secara hard copy melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah atau Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Seperti mana proses banjir juga. Kita ada sekretariat. Jadi dokumen-dokumen tersebut, hard copy semua dihantar kepada kita dan kita akan proses. Bayaran tersebut akan dibuat melalui EFT. Tadi Cik Zahid sebutkan tempoh 30 hari. Taliannya sesak, semua orang bertanya. Jadi mungkin kerana isu salah faham. Jadi adakah sebarang edaran ataupun diberikan supaya nanti kita nak kurangkan jumlah yang sesak tapi tak ada keperluan penting tu, supaya kita dapat fokus pada mereka yang betul-betul terjejas saja untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi apa mungkin inisiatif lain yang perlu kita ada supaya dapat dikurangkan kesesakan yang tidak perlu ini? Sebenarnya secara secepat mungkin yang boleh. Pihak di pejabat kita, unit ICT, unit komunikasi korporat telah mengambil tindakan sepantas boleh memperjelaskan dalam website kita di mana informasi yang silap, di mana informasi yang silap yang telah berlaku, dan juga kita juga telah menambah line di NDCC kita untuk memperjelaskan perkara ini.
Jadi kita ada hotline kita yang kita buat mulai hari ini di NDCC kita bagi mereka yang agak keliru dengan bantuan ini. Dan saya jangka dengan penerangan yang kita berikan dalam website dan kemunculan saya di TV RTM malam tadi, bicara naratif selama 1 jam, saya lihat telefon saya sudah tidak kurang berbunyi atas pertanyaan tersebut. Maksudnya jelas. Sebab kata kunci yang perlu kita faham di situ ialah di kuarantin. Ya. Bukan kerana hilang pekerjaan, kerana tutup kedai atas arahan Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO. Bukan itu. Dan kita lihat juga disebabkan banyak sekali agensi-agensi kerajaan negeri, GLC, bank-bank yang bagi pelbagai bentuk bantuan dengan kaedah mereka sendiri, dengan syarat mereka sendiri, maka kita harus bersedia dan rajin untuk melihat website-website tersebut ataupun dapat maklumat-maklumat tersebut dan lihat bagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ya, sebab setiap bantuan tu ada syarat dia masing-masing. Ya, sebelum serbu kita buat kajian dulu. Memahami apa isi kandungan ya. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana dengan pengagihan telah pun bermula kepada mereka yang terjejas dan layak? Sebenarnya setakat ini kita dalam proses menerima borang-borang permohonan dan belum lagi dikeluarkan bantuan. Dalam sedikit masa lagi kita kata kita boleh keluar sebab ada kekeluaran sedikit. Maknanya borang tersebut kenalah lengkap dan kita bayar pun melalui EFT. EFT ini dalam tempoh 30 hari setelah permohonan tersebut diluluskan. Dan saya rasa permohonan-permohonan ini lebih bersifat direct forward. Bukan seperti mana banjir, kita terpaksa melalui satu peringkat ke satu peringkat. Yang ini daripada hospital terus melalui Sekretariat Negeri dan kepada Sekretariat Pusat. Narman ini sebagai Sekretariat Pusat. Dan kita akan terus bayar melalui EFT. Kalau banjir itu kita turun padang, bayar cash money. Ini kita mudah melalui EFT saja. Ya, okey, baik. Masa yang agak terhad, jadi tujuan terima kasih pada Cik Muhammad Zahari Razali memberi penerangan cukup jelas ya apa yang kita perlukan. Jadi beliau sebagai timbalan Ketua Pengarah Pasien Bencana NADMA Malaysia mengharapkan supaya kita memahami, membuat kajian sebelum kita membuat panggilan telefon untuk mengurangkan tenaga semua pihak ya dan usaha kita untuk menjernihkan situasi sebenarnya kita diuji dengan COVID-19. Jadi kita harapkan semoga semua hasil yang menuntut MHI TV3 supaya kita jaga kita duduk rumah, stop COVID-19 dan kita akan bawakan cahaya untuk anda semua. Moga-moga ada rahmat di sebalik semua ini dan kita bersabar dengan ujian yang melanda. Sepasti kita nak juga bertenaga sekalipun kita duduk di rumah, ada juga tenaga yang perlu kita gerakkan bersama Kevin Zahari untuk aktiviti lasak dalam rumah selepas ini di MHI. Okey, semula kita di MHI dan walaupun kita duduk rumah tapi itulah kita mungkin sukar untuk jogging atau melaksanakan 10,000 langkah dalam sehari tapi kena ada alternatif lah. Supaya nanti kita tidak mahu selepas tempoh kita 14 hari ini ada yang makin berkembang ataupun makin perutnya makin ke depan kan. Perutnya makin ke depan? Jelas supaya kita menjaga juga kesihatan sering kita mengikut arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Ya. Dan tapi adakah kita disiplin? Apabila kita tahu kan cuti dah sekarang dah 7 hari dah. Ada yang tak bekerja selama 7 hari. Adakah kita tahu bahawa dengan tempoh ini sebenarnya kesedaran kita ada berkenaan dengan bagaimana kita melakukan senaman ringan yang boleh mengeluarkan peluh di dalam rumah. Apatah lagi sekarang ini ada juga ramai yang duduk dalam kadang-kadang apartmen kan agak kecil dan sebagainya kan. Tak ada ruang terhad pun, kan. Kalau orang yang ada tanah macam rumah Cik Fetri besar. Senang nak buat. Tapi adalah ruang untuk melompat-lompat ya. Tapi bagi yang rumah tertentu tu apa caranya? Dan kita nak bersama dengan individu yang memang aktif sepanjang waktu. Memang ada rutin yang padat. Kevin Zahari dah pun bersedia untuk semua kita tapi tidak di alam realiti. Di alam maya untuk memberikan ilmu kepada anda untuk cergas dan juga sihat selain berpeluh untuk kesihatan. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi Kevin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa khabar Pak Rehan dengan Fitri? Baik, alhamdulillah. Siapakah di sisi anda? Macam mana? Siapakah di sisi itu? Oh, yang ni kecil ni nama? Macam ni? Sehai.
Hai. Dia tengah pening kepala kita ada 3 screen audio, screen aspek. Oh, ya ke? Okey. 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 Kevin, Apa? kan kita dah hari ke-7 dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni kan, nak bergerak pun terhad di luar. Maknanya kalau di rumah pun apa yang boleh kita lakukan untuk memberi sikit senaman? Keluar peluh lah kan, asyik makan je 18 kali, buka peti sejuk. Dah tengok dah benda tu dalam sejuk. Ada juga, buka juga. Obviously dalam keadaan kawalan pergerakan memang pergerakan tu amat terhad di samping dengan tekanan stres mental mungkin bersama dengan keadaan yang amat luar biasa ini. Sama adalah aktiviti yang sangat bermanfaat untuk bantu seseorang melakukan aktiviti yang beneficial untuk diri sendiri untuk kekalkan kecergasan dan kesihatan dan cuba salurkan tekanan ke arah yang membina bersama dengan orang-orang tersayang. Kalau tak, asyik ke dapur, makan. Melayan nafsu gatal. Okey. Bagi yang ada anak mungkin dapat berlari dengan anak kan? Okey. Yang mungkin seorang-seorang. Seorang kan? Tak ada mungkin treadmill ke apa. Jadi apa mungkin movement yang sesuai dibuat? Mungkin bagi mereka individu yang jarang-jarang bersenam lah. Apa first step yang Kevin sarankan? Nah, kalau mereka yang berseorangan pun tak semestinya tidak boleh bersenam. Tak ada treadmill pun bukan alasan untuk tidak bersenam. Banyak hari kawan-kawan saya turun Malaysia, kita menjayakan jadual senaman live home workout di Facebook dan Instagram, di mana orang ramai yang tidak mempunyai panduan senaman boleh bersama dengan saya, dengan my friends untuk aktiviti senaman dalam ruangan yang amat terhad. Tak perlukan peralatan yang canggih, tak perlukan dumbbell sekalipun, boleh gunakan botol air, guni beras ataupun mana-mana beban yang bersesuaian untuk aktiviti bersama. Dan yang bagusnya live home workout ni, you are live dengan saya, dengan instructor yang lain. So dia punya feel tu berbeza berbanding dengan menonton video YouTube yang sentiasa boleh di pause, rewind dan sebaliknya. So the focus tu agak berbeza dengan sesi live sebegini. Baik, Kevin boleh tunjukkan sikit ke bunga untuk kami di sini? Kami dah bersedia berdiri. Dengan bantuan bidadari tu. Boleh. Alright. Berapa tu? 2-3 minit tak apa. Boleh ya? Tak audio kat sini dia kurang kuat, tak dengar nanti. Okey, boleh. Okey, saya pun dalam 2-3 minit Okey, boleh. Kau, Mikaela kau. Jadi kat rumah tu boleh cuba bersama, kita very light and Okey, kita ikut sama-sama. Waktu agak lama. Baik. And we'll go in 3, 2, 1, let's go. Terus lompatan kita tak boleh. Baik. Tempat kasut saya lah. Kami ada suit. lompat. Pun boleh buat. Ada suit. Ikut kemampuan. 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Buat. Sana sikit. Distance. 3, 2, 1. Okay. Squat. We're going to squat. I'm going to use beban macam bola sebegini. Ya. Untuk kanak-kanak tak perlu tak apa. 1, 2, 3, let's go. We're going to go 1. We're going to go 2. Okay. 1, 2, 3. Jalan tak buat. Buat ni. Pakai suit. Anak pun ganti dah. 3, 2, 1. Ya. Weh, squat ni susah ni. Okey. Duduk pula. Duduk pula. Allahu Duduk Akbar. pula. 1 meter, Cik. Okey. 2. 3. Oh. 4. 5. Oh, macam tu. 6. 7. 8. Pakai suit. 10. 11. 5 lagi. 5? 13. 14. Gelak, Kevin. 16. You're going to go into a normal plank. Ella, you can do it again. Normal plank. Normal plank. Yeah, you're going to go into a plank. Oh, plank pula. 1, 2, 3. Plank, Cik. Tak nampak. Macam tu, macam tu. 2. Susah pakai suit. 3. Licin. Okey. Kita adalah 4. Alright. Kita kanak-kanak enjoy sahaja. 5. 6. 7.
Okey. Okey. Terima kasih Kevin and the princess. Mikaela. Okey. Tapi susah sikit nak lompat sebab ada set audio di belakang. Alasan Kevin, alasan. Okey. Baik, jadi Kevin sedangkan dalam sehari berapa masa yang perlu diperuntukkan untuk itu? Bagi saya, kalau dapat diluangkan 1 jam yang berkualiti untuk aktiviti kecergasan, dah lebih daripada mencukupi. Mas sehari sekali je lah. Ke? Sorry? Sehari sekali ataupun pagi buat sikit, petang nanti buat sikit. Bergantung. Awak jadual senaman dengan rakan-rakan tu sepanjang hari. Dia ada senaman yang high intensity, ada senaman yang macam yoga yang low intensity. So, kalau belah pagi dah buat yang agak berat, belah petang tu boleh buat yang lebih kepada stress management, pernafasan untuk recovery. Okey. Okey, Papa terima kasih bersama kita memberikan ilmu pagi ini. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. All the best, stay safe. Thank you for your service. Baik. Okey, itu dia bersama Kevin Zahari untuk kecergasan dan juga kita pastikan ada kualiti waktu yang penting untuk semua. Dan jangan lupa kita jaga kita duduk rumah dan stop COVID-19. Sama-sama kita jayakan hashtag ini, kita jaga kita. Ya, duduk rumah dan stop COVID-19. Jadi sebarkan luaskan, semoga ada manfaatnya bersama dan sentiasa cakna dengan apa jua pengumuman dan juga sebarang perkembangan terkini. Dan jangan lupa peringatan kepada anda, jangan mudah terpedaya dengan scammer sekarang ini, apatah lagi mengenai dengan pencaruman KWSP itu, ya. Hati-hati kerana scammer sedang memerhati anda sekarang ini. Sayangi wang anda dan sentiasa rujuk pihak yang berautoriti. Baik, terima kasih kepada individu yang menaja kita untuk hari ini. Untuk sarapan kru kami, mana kami hari ini memang betul-betul menjaga dari segi jarak sosialnya. Terima kasih kepada Pak Man ya. Nasi Pak Man yang sudi menaja sarapan kru. Kru hari ini tak ramai sebab kami pun pakai baju sendiri demi keselamatan dan kita menjayakan matlamat jarak sosial dalam tempoh berkurung ini. Baik, jaga diri, jaga keluarga, jaga keselamatan kita semua. Jumpa lagi esok, Amin Syai. Assalamualaikum. Ada ni. Senaman. Cepat senaman. Muzik. Senaman. Pasang lagu. Senaman. Sibuk dengan dia punya. Okey, kenapa tak pasang klip video? TikTok.